Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ismi Qamar Syam bin Ismail, selaku guru cemerlang sains di Sekolah SMK Parit Panjang, Baling Kedah. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu bagaimanakah untuk meningkatkan kefahaman murid terhadap struktur serta fungsi jantung yang mana terdapat di dalam pembelajaran tingkatan 3 sains, yang mana kaedah yang cuba diinovasikan ialah menggunakan ideologi highway to heart. Jadi kita sedia maklum bahawa highway itu ialah merupakan satu sistem yang digunakan oleh kenderaan di Malaysia ini ataupun di peringkat dunia, yang mana kita ketahui ia lebih bersistematik. Okey, mari kita cuba lihat apakah gambaran yang lebih jelas di sini. Okey, jadi seperti mana yang tertera di belakang ini, kalau dilihat di sebelah kiri itu ialah highway. Kita nampak dia satu sistem jalan yang lurus yang tiada belok-belok. Okey. Dan yang di sebelah kiri itu ialah jantung kita. Okey, jadi dalam topik pada kali ini, yang mana saya dapati melalui pemerhatian pada kelas yang sebelum ini, boleh dinyatakan hampir 15 tahun saya mengajar sains, saya dapati bahawa pelajar selalu merasa keliru ataupun gagal untuk menyusun atur apakah struktur-struktur ataupun bahagian-bahagian yang terdapat di dalam jantung. Jadi kalau kita tanya pada diri anda sendiri, kan, adakah kita pernah melihat jantung? Kan, mungkin kita pernah melihat jantung lembu, jantung ayam, tetapi jantung manusia ini kita jarang melihatnya. Jadi pada hari ini kita akan lihat dengan lebih detail lagi. Dan kalau dilihat di sini dinyatakan bahawa terdapat lebih daripada 10 struktur yang terdapat di dalam jantung. Ada buku yang menyatakan 14, ada yang menyatakan 15. Itu bermaksud dia memperincikan bahagian jantung tersebut. Pada hakikatnya di dalam seketul jantung itu yang terdapat di bahagian dada kita di sebelah kiri, di dalamnya terdapat 14 struktur paling kurang. Jadi untuk itu saya telah memperkenalkan ideologi peta Eyting. Jadi kalau dilihat dalam peta Eyting yang mempunyai 8 acuan, salah satunya ialah yang dikenali sebagai peta alir. Bila disebut peta alir, bermaksud daripada satu stesen ke satu stesen dan stesen yang seterusnya, yang mana dia disusun, diletakkan secara teratur dan tidak mungkin akan berkecamuk. Okey, kemudian kaedah highway to heart ni kenapa? Sebab dalam proses pembelajaran kebanyakan pelajar dia perlu digambarkan. Yang kita biasa dengar ialah perkataan analogi. Jadi bermaksud sesuatu yang berada di dalam buku teks, kalau kita tidak menunjukkan dengan lebih jelas, bermaksud secara analogi, pemikiran analogi, maka agak sukar untuk pelajar membayangkan. Okay, next. Okey, ini adalah merupakan satu anugerah ataupun ciptaan Allah SWT yang sangat powerful dalam proses pembelajaran medik, pembelajaran perubatan. Ada menyatakan bahagian anggota lain agak mudah untuk dipelajari. Sebab apa? Sebab ia dalam keadaan yang tidak bergerak. Contoh, andai kata seorang pelajar ataupun pelajar perubatan itu ingin melihat ataupun mengkaji tentang tulang femur, katakan tulang fibia, katakan. Okey, keadaan tulang tersebut dia tidak bergerak. Tetapi jantung, andai kata ingin menjadi pakar jantung, dia harus belajar, harus membuat eksperimen, harus membuat pembedahan segala semula jadi, maksudnya secara hands on dalam keadaan dia bergerak. Tidak mungkin jantung itu akan berhenti. Kalau jantung itu berhenti, maka empunya jantung itu telah meninggal dunia. Jadi dalam banyak-banyak bahagian, sebenarnya bahagian jantung adalah satu bahagian yang paling sukar untuk dipelajari yang sebenarnya. Jadi untuk itu, di peringkat sekolah, pelajar dikenalkan dengan struktur yang terdapat di dalam jantung. Jadi mari kita zoom, kita masuk ke dalam jantung. Okay, next. Okey, inilah degupan jantung manusia. Okey, kalau lihat di sebelah kanan, itu adalah seketul jantung. Dan apabila dipotong secara merentas, secara vertikal, maka kita akan dapat melihat dengan lebih jelas lagi bahawa inilah jantung ataupun bilik-bilik yang terkandung di dalamnya. Pada asasnya terdapat 4 bilik utama. Di bahagian atas dikenali sebagai atrium, yang mana terdapat atrium kanan dan juga atrium kiri. Dan di bahagian bawahnya yang dikenali sebagai ventricle, iaitu ventricle kanan dan juga ventricle kiri. Andai kata hanya 4 struktur ini saja,
bahagian ini saja, maka ramai pelajar mudah untuk mengingat ataupun mengetahui. Tetapi bila diperincikan apakah bahagian-bahagian yang terdapat di dalamnya. Next. Jadi inilah dia. Ya, terdapat bermula daripada sebelah kanan jantung, iaitu vena cava. Ya, dia akan memasuki atrium kanan, kemudian dia akan terus ke injap tricuspid, kemudian ke ventricle kanan, dia naik ke injap sabit dan terus ke arteri pulmonary. Itu hanya bahagian kanan jantung. Jadi jelas bahawa apabila darah masuk ke bahagian atas, vena cava, terus masuk ke bahagian bilik sebelah dan terus naik ke atas. Naik ke atas tu menuju ke mana? Menuju ke paru-paru. Jadi pelajar telah pun didedahkan sebelum ini, apakah tujuan darah untuk ke paru-paru? Sudah pasti untuk mengambil gas oksigen. Setelah mendapat gas oksigen, dia akan kembali semula ke jantung, tetapi tidak masuk ke sebelah kanan. Dia akan masuk ke sebelah kiri, yang akan masuk melalui dari paru-paru, melalui vena pulmonary. Dia akan pergi ke atrium kiri, pergi kepada injap bicuspid, kalau di sebelah kanan tricuspid, sebelah kiri bicuspid. Okay. Kemudian dia akan terus ke ventricle kiri, naik ke injap sabit dan terus ke aorta. Daripada aorta dia terus ke seluruh badan. Jadi kalau dilihat, dia merupakan satu flow, satu pengaliran yang tidak akan bersilang. Okey, so idea inilah yang perlu pelajar-pelajar fahami dan perlu menghayati sepenuhnya. Jadi, apa kaitan dengan highway itu tadi? Mari kita lihat. Next. Okey, sebelum itu, antara objektif yang telah dirangka dalam inovasi ini, yang pertamanya ialah objektif khusus, iaitu tidak lain tidak bukan seperti tajuk asal tadi, iaitu mengenal pasti struktur-struktur jantung, dan yang kedua mengenal pasti fungsi. Jadi untuk mengaplikasi ataupun untuk menghayati mencapai objektif ini, maka pelajar perlu didedahkan dan mengamalkan konsep 4Cs ataupun yang dikenali sebagai kreatif, kritis, komunikasi dan kolaborasi dalam menjalankan proses pembelajaran ini. Seterusnya, objektif umum tidak lain tidak bukan, oleh kerana Malaysia sebelum ini telah dilanda pandemik COVID-19. Jadi kalau kita lihat di sini, kaedah pembelajaran yang dilaksanakan ketika itu adalah secara PDPR, iaitu tidak bersemuka. Jadi idea ini sebenarnya dapat membantu pelajar untuk menjadi pelajar yang lebih cermelang. Maksudnya mereka dapat berdaya saing sama seperti pelajar-pelajar di luar negara. Tidak bersemuka di dalam kelas, di dalam makmal, tetapi masih boleh belajar, masih boleh hands on di rumah masing-masing. Okay, next. Okey, ini adalah dapatan ataupun refleksi yang mana terdapat 9 item yang dirangkulkan, yang disimpulkan bahawa pelajar gagal untuk mengenal fasi struktur dan gagal untuk mengetahui fungsi serta bagaimanakah susun aturnya. Okay, next. Okey, jadi yang pertama, apakah yang perlu diberikan kepada pelajar ialah peta Highway Plus. Okey, daripada peta Highway Plus ni, poin utamanya ialah untuk pelajar mengenal pasti apakah R&R ataupun hentian rawat dan rehat yang terdapat di Malaysia. Itu yang pertama. Jadi apabila diberi gambaran ini, mereka sepatutnya perlu menghafal. Itu yang kaedah dia. Ya, dia perlu tahu sebagai contoh, daripada Tanjung Malim, katakan daripada Kuala Lumpur ke utara, daripada R&R Tanjung Malim dia akan menemui R&R Tapah. Seterusnya daripada Tapah dia akan naik ke Simpang Bulat. Dia tidak mungkin daripada Tanjung Malim dia terus pergi ke Sungai Petani. Tidak mungkin. Jadi maksudnya urutan itu tetap tepat dan tidak akan berganjal. Jadi idea ini itu yang di sebelah kiri. Andai kata daripada utara ke selatan pun sama juga. Jadi poin di sini pelajar perlu hafal perkataan-perkataan tersebut, tempat-tempat tersebut. Jadi dianalogikan ke dalam jantung pun sama. Bermula daripada vena cava, atrium kanan, injap tricuspid, ventricle kanan, naik ke injap sabit dan terus ke vena pulmonary dan terus ke paru-paru. Okay, next. Okey, inilah hasil dapatan apabila pelajar dapat menulis bahawa inilah susunan
stesen-stesen ataupun RNR yang terdapat di Highway Plus tersebut. Okay, next. Okey, kemudian ini adalah diagram yang telah dibekalkan di dalam buku teks. Jadi daripada diagram highway transfer kepada diagram jantung. Jadi kalau lihat di sini seperti yang nyatakan tadi, bermula daripada Benakawa terus masuk ke stesen-stesen tersebut dan terus naik ke paru-paru untuk bahagian kanan jantung, dan juga bahagian kiri jantung pun sama. Jadi ini yang pertama. Okay, next. Okay, so hasil daripada itu, setelah mereka melihat diagram yang benar, maksudnya diagram yang terdapat dalam buku teks, mereka akan cuba melakarkan semula seperti yang diberi contoh di sini, dan didapati bahawa pelajar dapat menyatakan secara teratur. Okay, next. Dan apakah aplikasi yang telah digunakan ketika PDPR yang lalu? Sudah pasti yang pertama sekali dibuat ataupun dibina grup WhatsApp kelas. Okey, daripada grup WhatsApp kelas inilah maka informasi-informasi diberi. So antara informasi yang diberi ialah latih tubi untuk kaedah mengingat, iaitu URL word wall 1. Yang kedua URL Quizzy 2, dan yang seterusnya next. Okey, seterusnya setelah diberi pautan word wall, pautan Quizzy, yang ketiga ialah pautan URL YouTube. Next. Okey, ini adalah contoh pautan URL YouTube yang telah saya muat naikkan. Ia menggantikan tutorial secara maya yang dibina oleh kerana pandemik COVID-19 yang lalu, maka pelajar tidak dapat hadir ke kelas. Jadi tujuan utama video ini dibina ialah, yang pertamanya ialah pelajar dapat mengikuti tutorial, dan yang kedua pelajar dapat mengulang sekiranya mereka tidak faham. Okey, cara dia. Okey, baik. Untuk itu kita akan lihat yes, ini adalah gambaran-gambaran, dan kita akan jumpa ni. Okay, ini ialah jantung kita jantung. Next. Okey, inilah komunikasi ataupun laporan daripada pelajar yang mana apabila mereka menghadiri kelas secara online tersebut, mereka akan meletakkan tanda right sebagai tanda hadir. Next. Next. Ini adalah contoh URL bagi word wall yang mana pelajar akan cuba mengakses word wall tersebut, yang mana dalam URL word wall ini sebenarnya dia memberi satu latih tubi bagaimana mereka cuba menghafal. Oleh kerana struktur yang banyak, maka mereka akan cuba berkali-kali. Okey, sebagai contoh yang ini hang up man, jadi dia akan cuba pilih apakah perkataan-perkataan yang relevan, yang berkaitan. Dan sekiranya gagal, maka kita akan lihat. Kita cuba lihat next. Okey, so gagal. Okey, so apa yang dinyatakan sini, ini adalah struktur yang terdapat di bahagian kanan jantung. Okey, kalau kata pelajar tu telah dapat idea, di sini dah dapat satu hint, cover. Jadi sudah tentu di depan tu ialah vena. Sebab apa? Sebab mereka telah mendapat pendedahan terlebih awal. Jadi bila ada hint di sini, maka mereka akan dapat idea untuk menjawabnya. So V, okey, V. Okey, cuba kita klik V sebab tak ada lagi, dan E. Okey, sebagai contoh E dan N. Okey, so maknanya pelajar itu berjaya. Andai kata tidak berjaya, maka dia akan tergantung dan akan proceed pada soalan yang berikutnya. Jadi apabila latihan tubi ini dibuat berkali-kali, sebab pelajar dia akan rasa terhibur, kerana latihan ini berbentuk gamifikasi. Sudah pasti sebab datanya ada. Okey, next. So apabila dilihat keputusan dapatan yang dibuat, so ini adalah dapatan yang telah direkodkan. Kerana gamifikasi ini dia sangat-sangat teruja dan sangat-sangat analitik, iaitu apabila pelajar selesai menjawab, maka keputusan akan kita peroleh secara terus. Okay, next. Okey, selain daripada itu, Quizzy pun sama, tetapi Quizzy tidaklah berbentuk game seperti tadi. Dia hanya soalan dan juga
cadangan jawapan yang diiringi dengan muzik dan sebagainya. Okey, so yang ini pun dapatannya. Next. Okey, kita next. Skip. Next. 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 Okay, next. Okay, inilah dapatan analisis data yang telah diperolehi daripada kuizi tadi. Dan kalau dilihat di sini terdapat pelajar yang sama. Okay, next. Ya, dia cuba membuat ulangan. Ya, oleh kerana markah pertama dia rendah, cubaan yang pertama rendah, kedua, ketiga dia pasti meningkat. So ini adalah laman channel yang telah saya bina dalam 2 tahun yang lepas, yang telah dapat dihasilkan terdapat hampir 300 video PGVC yang mana pelajar boleh melihat mengulang kaji terhadap tutorial yang telah dilaksanakan. Okay, next. Okay, ini adalah dapatan ataupun hasil maujud pelajar yang dibina, sebab boleh dikatakan hampir banyak tajuk-tajuk yang terdapat dalam sains dapat dikeluarkan ataupun dapat dihasilkan bahan maujud. Jadi apakah idea yang utama? Idea utama yang pertama menggunakan barangan terpakai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa mereka menghayati mereka membuat menghasilkan bahan ini, sudah pasti mereka dapat bekerja secara kolaboratif walaupun tidak bersemuka tetapi secara maya. Komunikasi secara menggunakan WhatsApp, kan? Okey. Jadi kalau lihat di sini, inilah hasil kumpulan terdiri daripada 4 orang. Zaiti, Sofia, Anis dan juga Farhan, kan? Okey. Ini sebagai contoh. Hanya menggunakan kotak-kotak sahaja. Okay, next. Dan sudah pasti apabila dilihat sebelum dikenalkan kaedah word wall, kaedah kuizi dan juga YouTube tadi, pelajar hanya dapat melakar dan hampir keseluruhannya tidak dapat melabelkan dengan tepat. Cuma contoh ini yang diambil ialah terdapat pelajar yang hanya melakar semata-mata. Ya, ini maksudnya melakar tanpa melihat buku. Okey. Dan hasil selepas menjalani 3 kaedah tadi, inovasi tadi, maka mereka sekurang-kurangnya walaupun tak dapat menyatakan keseluruhan, tapi hampir daripada 10 struktur ataupun bahagian jantung dapat dinyatakan dengan baik. Okay, next. Okey, ini dalam tanda keputusan, markah daripada kuizi juga semakin meningkat. Okay, next. Ini juga daripada word wall sendiri. Next. Dan ini juga daripada kuizi yang mana kita dapati pelajar pada awalnya ada biar ni, markahnya rendah, pada awalnya hanya 2 soalan saja yang betul. Kemudian dia cuba lagi sebab dia challenge diri dia. Dia challenge diri dia sendiri, meningkat. Kemudian meningkat. Kemudian meningkat. Jadi nak kata apa yang boleh dikatakan bahawa pembelajaran melalui gamifikasi itu sebenarnya lebih menarik minat pelajar tanpa diberi arahan. Saya tidak memberi arahan, okey kamu hanya cuba 10 kali, tidak. Tetapi secara inisiatif mereka oleh kerana ada interaktif muzik dan juga visual, maka mereka akan cuba berkali-kali. Okay, next. Okay, next. Okay, inilah komen. Ya, respon daripada pelajar. Dia kata apa? Assalamualaikum cikgu. Sejak main game sambil belajar jantung, saya mudah faham cikgu. Jadi ayat mengatakan saya sambil belajar jantung. Itu ayat pelajar, kan? Nak kata dia mempelajari tajuk struktur jantung. Dia kata mudah faham. Mudah faham di sini sebenarnya ialah kerana mereka membuat ulangan berkali-kali. Sebab apa? Ada niat ataupun keinginan untuk berkali-kali sebab diselangi ataupun menggunakan kaedah gamifikasi itu tadi. Dan yang paling utama sekali ialah analogi tadi. Analogi highway tadi yang menyusun aturkan R&R itu tidak berselirat, bermaksud daripada satu stesen ke satu stesen ke satu stesen secara teratur. Okay, next. Dan rumusan daripada inovasi secara keseluruhannya memang amat positif. Dan yang ketiga itu, yang paling utama iaitu teknik gamifikasi dalam meningkatkan kefahaman murid itu adalah terbukti. Terutama dalam ketika pandemik COVID-19 yang lalu. Okay, next. Jadi apakah lanjutan
Oleh kerana ketika itu hanya mengetahui Kahoot, Twizy, sedangkan di dalam internet terdapat ratusan aplikasi yang dapat dibuat digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi untuk itu pada masa yang akan datang, insya-Allah pelbagai lagi ya bentuk-bentuk apabila ada Bitwin, ada Habitica, Live RPG dan banyak lagi ya yang mana sebenarnya sangat-sangat menarik dan mudah untuk dihasilkan. Dan pelajar pun sebenarnya tidak perlu dilatih dengan begitu terperinci kan, sebab generasi mereka itu adalah generasi IR 4.0 yang mana mereka mampu eksplor secara sendiri. Okay, jadi itu sahaja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.